Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, YouTube. Thank you, subscribers, viewers, and supporters of this channel. Makcik. Welcome aboard again. So, in this video, we are going to look at part 3, whereby I will give you, saya akan berikan, sorry, bahasa Melayu, saya akan berikan sedikit gambaran keseluruhan apa yang perlu kita patuh dari konteks pematuhan Undang-Undang Alam Sekitar, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling tahun 1974. Ini dia, Akta Kualiti Alam Sekeliling, Environmental Quality Act 1974. Dan kita akan melihat khusus skopkan kepada satu bahagian, iaitu pencemaran udara. Soalannya, apabila kita mempunyai satu site, construction site, tapak pembinaan dengan peralatannya, dengan layoutnya, dengan kerja-kerja land clearing, contoh meratakan tanah, ya, dengan laluan lori, dengan laluan jentera-jentera berat, dengan pelepasan daripada jentera-jentera berenjin diesel, prime mover, backhoe, ya, crane, excavator dan sebagainya, ya, dan juga lori-lori yang lalu lalang keluar masuk, yang berada dalam tapak pembinaan dan juga yang keluar masuk, ya, dan all this. Tapi kita hanya melihat untuk session ini, untuk video ini, pencemaran ataupun punca-punca pencemaran udara. Jadi objektif video ini adalah untuk memberikan sedikit pencerahan. Saya akan berikan guide daripada pengalaman saya sendiri untuk you semak. Sekiranya you bekerja di construction site ini, apakah perkara-perkara yang kita kena memberikan perhatian daripada aktiviti tapak pembinaan ini yang berhubung kait dengan pencemaran udara. Maka kita perlu melihat apakah punca-punca pencemar udara di tapak-tapak pembinaan kita itu. Baik, kita lihat. First of all, kita tengok undang-undang lah, ya. Kita akan lihat Environmental Quality Act, ataupun bahasa Melayunya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kita akan lihat Section 22. Ini dia, Section 22, Akta Kualiti Alam Sekeliling, yang menghadkan, restriction, menghadkan, ya, pelepasan benda asing udara, pelepasan pencemar udara, dan juga alat-alat atau point source, punca-punca khusus yang melepaskan pencemar udara itu. Baik, kita lihat dulu. Ini akta, section, ini semua section ke akta. Perhatikan. Tengok perkataan ini. Maknanya apa? Tidak boleh. Tiada sesiapa boleh melepaskan apa? Bahan berbahaya alam sekitar, bahan-bahan pencemar, atau bahan-bahan buangan ke dalam ruang udara atau ruang atmosfera. Lihat ini. Menyalahi atau melebihi daripada had yang ditetapkan di bawah undang-undang ini, iaitu Section 21. Tak payah pergi tengok Section 21. Maknanya, akta ini ada peraturan. Maknanya ni, ya, saya interpret.
Akta ini ada peraturan. Apa nama peraturan itu? Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014. Had-had pelepasan semua di sana. Sama ada daripada exhaust atau daripada alat. Ya. Semuanya point source. Okey? Dah nampak Jadi makna section 22 sub clause 1 ini, kita tidak boleh melepaskan pencemar udara melebihi had yang telah ditetapkan. Digunakan perkataan acceptable conditions ini maknanya yang telah ditetapkan di bawah akta ini, iaitu ditetapkan di dalam peraturan yang dipanggil Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih tahun 2014. Boleh? Settle. Dah? Tengok sub clause 2 pula. Kita ni dah dikira melepaskan discharge ataupun emit. Kalau bahasa Melayu itu emit, melepaskan. Discharge, melepaskan juga ya. Melepaskan. Tengok apa dia? Nampak tak perkataan dia apa? Apa bahan? Apa bahan? Apabila kita meletakkan, kita meletakkan apa-apa bahan di mana-mana tempat atau di sesuatu tempat di mana bahan ini, perhatikan perkataan apa dia pakai? May. Bila May ni, saya nak tanya, dah lepas ke belum? Kalau Nihan Meili, saya tahu. Metan saya tahu. National Swimmer dulu. Tapi sekarang ni, kita meletakkan apa-apa bahan, any matter. Undang-undang ni luas. Sangat luas. Di mana-mana tempat. Di mana dari tempat itu, ia boleh terlepas ke dalam ruang udara. Kita dah kira melepaskan bahan itu ke dalam atmosfera. Kita dah dikira mencemar. Contoh, construction. Okey, construction. Kita ambil, you ada pakai construction, biasa ada pakai kapur kan? Slate line, contohlah. Letak dekat tempat lapang atau atas tanah mana-mana, cuaca panas, kering. Apa berlaku? Powder tu akan kering, kan? Kalau angin tiup sedikit saja, powder tu boleh terlepas ke dalam udara dan mencemar dah. Right? Sekarang ni, kita letakkan powder tu di tempat itu, angin tidak bertiup pun. Walaupun sepoi language, tenang, tapi panas. Keadaan cuaca panas. Dan habuk itu bila kita pegang, kita boleh terbangkan dia. Itu, di bawah undang-undang ini, dah dikira, dah disifatkan, dah ditafsirkan sebagai telah mencemar udara. Ini jaga baik-baik. Ini kalau dalam court, section ini dibaca, susah kita nak lepas. Tapi ini untuk pengetahuan you, I nak you ambil perhatian. Ya. Ini dalam hal construction. Begitu juga, kalau kita tengok gambar tu, hill cutting, tanah tengok gambar tu, hill cutting, tanah ini akan loose, habuk-habuk tanah sangat halus, dan kita biarkan angin bertiup, naik tak ke dalam udara. Perbuatan itu, kalau DOE lah, Jabatan Alam Sekitar, nak ikut betul-betul undang-undang ini, kita dah kantoi lah. So yang kita nampak hari ini, banyak budi bicara oleh JAS untuk membolehkan aktiviti pembangunan macam ini
diteruskan tanpa hiccups, ya. So jaga baik-baiklah, ini saya interpret undang-undang, jangan suruh just buat macam ni, ini undang-undang tau, ya. Baik, dah faham itu. Atau kita tengok B, ni tadi A, kita tengok B pula. Ia menyebabkan atau membenarkan, apa dia, pelepasan ni, apa ni, bau yang macam mana, minyak wangi shadow Murasaki tu tak apa, tu sedap. Bau apa? Bau diesel. Diesel tak mengganggu sangat kebanyakan orang, especially kalau you kerja dekat construction. Bau diesel ni nah macam bau minyak wangi. Okay, saya audit tempat ni, saya biasa lah. Nah, bau apa? Bau yang mana sifatnya, keadaan semula jadinya, ataupun ketumpatannya, kepekatannya, ataupun isi padunya, volumenya. Betul ke isi padu tu volume? Kalau saya silap, betul kan? Ataupun keadaan ianya boleh menjadi obnoxious. Obnoxious ini bahasa Melayunya mengganggu jugalah dua-dua. Obnoxious ini sangat busuk ataupun sangat tidak selesa, mengganggu lah, ya. Yang boleh mengganggu, bau yang boleh mengganggu. Contoh apa? You pernah bau slop oil tak? Petrochemical industry. Kalau di construction ni, ada beberapa perkara itu yang membau. Tak silap saya ada satu case tu, grouting agent tu bercampur dengan sejenis alkaline punya solution. Dia menimbulkan sejenis fumes. Dan fumes ini berbau. Ataupun satu case lagi, hydraulic oil yang lama telah bertakung dekat satu tempat dalam site itu, telah menimbulkan bau. Ini juga ada, tak silap saya, hydraulic oil. Biasanya kalau hydraulic oil ini tidak berbau, tapi sebab dah lama, dan yang dahsyat juga adalah sewage daripada quarters, sewage daripada toilets, mungkin tapak-tapak pembinaan ini ada hostel, tidak ada sewage system yang betul, masuk ke dalam satu lubang, semua 50-60 pekerja punya excretion semua masuk dalam tu, dia berbau. Ini juga kalau ambil kalau kilang banyak contoh saya boleh bagi, tapi kalau construction ini terhad sedikit, yang saya nampak rancid oil, minyak hitam yang dah oxidize. Warna minyak hitam tu dah keputih-putihan atau kekuning-kuningan, seolah-olah dah bercampur dengan air. Ini juga berbau sebab ada berlakunya degradation minyak itu sendiri, sebab dekat oxidation, minyak itu degraded, ya, tak boleh pakai dah minyak itu dalam enjin, berbau, memang ada bau. Satu lagi, construction, nampak tak ni, membakar apa-apa perkara di atas tapak pembinaan adalah pencemaran udara. Contohnya, kita buat land clearing, kita bakar dahan-dahan. You tengok sekarang construction dah tak buat dah. Mereka kebanyakan dah, hampir semua dah faham. Ya, open burning is not allowed. Ada section khas untuk open burning. Ataupun sedang construction. Kalau zaman dulu, zaman saya 80-an, 90-an dulu, kita nampak banyak syarikat-syarikat, ini semua subcon dah. Sorry ya kalau you kerja subcon. Pasal zaman saya dulu, subcontractor cukup degil. Subcontractor cakap dia je betul. So, we had a hard time. Saya ada banyak pengalaman dengan subcontractor. Sebab apa? Mereka dah meniaga tu 50-60 tahun, dah turun-temurun. Mindset dia dah susah nak ubah. Tapi dengan adanya era-era baru daripada tahun 2000 tu, saya nampak dah mula ada perubahan disebabkan biasanya ISO 14001. So auditors banyak memainkan peranan kat sini, membetulkan keadaan. Very good. Membakar apa? Formwork. Ini satu hal juga, kena pula formwork tu sebenarnya boleh diguna semula, dan sekarang ini mereka tak bakar, tapi formwork ini yang mana ada kena serpihan-serpihan cat,
ditakrif sebagai schedule waste pula. Itu satu kesedihan bagi saya lah, sebab pada saya formwork ini kayu tu keadaan baik. Apa saya buat dengan effort saya sendiri dengan subcontract ni, saya cakap why not you janganlah declare benda ni schedule waste. Sayang, kenapa declare schedule waste? Kita hantar ke ladang-ladang pertanian yang menternak kambing, bangsal-bangsal kambing boleh repair. Buat. So dalam inventory form dia saya sebut reuse outside dan buat satu surat khas memberitahu. Ya. So kadang-kadang kalau buat surat pun payah juga. Bila buat surat, DOE datang. So saya buat cara senyap. Ini DOE dengar video ni pun tak apa, saya cakap terang. Pada saya, perjuangan saya environmental resources. Perjuangan saya bukan undang-undang. Undang-undang hanya membantu kita supaya tidak mencemar. Okey, dalam hal ini, formwork ni tadi yang dah ada cat dijadikan schedule waste tu sedih saya. So never mind, you follow. Jangan pula you kata ini membangkang. Tidak, saya punya perjuangan waste doesn't exist. Yang mana dah kenal saya kenal lah. Ya. So mana boleh recycle, reuse, sebab kita boleh kurangkan permintaan natural resources. Pada saya itu yang penting. Baik, dah faham open burning tak boleh. Now, satu lagi, nampak? Alat pembakaran bahan api. Contoh apa? Yang popular dekat construction sites. Genset. Apa lagi? Ini saya ambil yang stationery dulu. Genset. Apa lagi? Bar bender. Apa lagi? Bore pile pakai diesel engine ke? I'm not so sure. Kalau diesel hammer ada. Bore pile I'm not so sure. You enlighten me. Ini yang alat-alat yang menggunakan engine diesel. So ini juga tertakluk di tapak-tapak pembinaan. So check it out. Sementara you dengar, you tulis nota apa yang you perlu tulis. You try and pick up some of the points. Namun jentera-jentera berat seperti crane, seperti prime mover, seperti excavator dan sebagainya, ini semua jentera-jentera engine diesel. Dia ni tidak tertakluk kepada clean air regulation except for pelepasan daripada exhaust. Tetapi enjin-enjin ini sebenarnya pelepasan exhaust dia tertakluk di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling pelepasan daripada enjin-enjin diesel tahun 1996 tak silap saya. Peraturan lain ya, juga di bawah section 22. Dan contohlah, kita ambil genset ni dulu. Genset ni kita tak boleh pasang, tak boleh bawa ke tapak pembinaan dengan kecuali ia ada kelulusan bertulis. Tapi sekarang ni kena buatkan notifikasi pemasangan genset, kena inform Jabatan Alam Sekitar. So siapa yang buat? Subcon ke maincon? Ini melihat perjanjian antara you dengan subcontractor, antara you dengan project owner atau project proponent. Okay? Boleh ya? So this is in brief lah saya ceritakan. Now, ini pula kalau kita lihat, inilah dia undang-undang yang saya sebut tu. Clean Air Regulation 2014. Dekat mana you nak cari peraturan ini, nak mudah, buka channel saya, you browse video-video yang lepas. Saya dah kumpulkan seluruh interpretation undang-undang ini dalam beberapa belas video. So you cari title yang sesuai dengan you. Okay? Kalau you nak tengok tentang genset, you tengok ada video tu title AHA, FBE, Crime, Fuel Burning Equipment. Nah, itu tentang genset dan sebagainya. Baik, kita tengok ini. Tengok gambar. Ini lori kat depan tu. Saya ikut dari belakang ni ambil gambar. Okay. Ini bukan point source emission tu. Kalau genset, kita boleh ambil emission daripada exhaust. Kalau backhoe, dia ada exhaust. Tapi ini
pencemaran macam ni. Sebab itu I nak minta you semak semua kelulusan yang you dapat untuk projek ini, especially kalau ada EIA. You tengok sama ada tak dalam tu diberikan satu terma syarat-syarat kelulusan yang dipanggil ambient air. Pelepasan ambient air, parameter dia biasanya total suspended particles, TSP. Malaysian guideline 260 microgram per meter cube. Semak. So, you kena bincang dengan konsultan. Alat itu yang mengukur ambient air, dust particle ini, atau total suspended particles ini, adalah high volume sampler. Nak letak dekat mana? Nak letak tengah-tengah jalan. Masa saya mengajar monitoring, biasanya saya akan buat mapping. So, you kena ada site plan, layout plan, you kena ada at least 3 km radius di sekeliling tapak pembinaan itu. You tahu apa ada keliling. Ada rumah-rumah orang tak? Ada rumah orang asli ke? Ada kampung ke? Ada sekolah ke? So, nombor satu. Nombor dua, you kena tahu meteorological data. You kena tahu arah angin di seluruh tahun. Sepanjang tahun itu arah angin dari mana ke mana, kelajuan berapa. Dah lepas itu baru you boleh buat mapping untuk mengenal pasti dekat mana high volume sampler ni nak diletak. Takkan letak tepi jalan. Kalau tepi jalan ini yang you letak, memang tinggilah bacaan dia. Apatah lagi kalau you tak siram jalan itu dengan air, berkepuk-kepuk habuk. Tujuan dia adanya ambient air limits ini adalah untuk memastikan habuk yang terbang dari tempat kita, setelah terbang ke udara, dia akan turun di kawasan-kawasan biosensitive areas. Ada bioreceptors. Nak pastikan ketumpatan habuk itu yang sampai ke kawasan-kawasan yang ada bioreceptor ini tidak melebihi 260 microgram per meter cube. Itu tujuannya. So, kena tahu dulu dekat mana punca habuk you. Yang kedua, di mana kedudukan bioreceptors atau sensitive environmental bioreceptors. Work out dengan you punya consultant, buat mapping yang baik, dan baru you indicate berapa banyak point dan di mana lokasi untuk you letakkan. Okay, ini berhubung dengan air pollution daripada construction site, serba ringkas, okay, untuk memberi you idea, insyaAllah yang you boleh manfaat. So, berbalik kepada clean air regulation, siapa tertakluk kepada undang-undang ini? Nah, undang-undang ini kata, tengok, mana-mana premis. Dia tak sebut kilang sahaja. Kilang adalah sebut industrial. Dia tak sebut construction, tapi dia sebut business. Di mana terdapat bahan dibakar. Diesel ada bahan yang dibakar dalam enjin diesel. Terdapat bahan buangan yang dibakar. Ini tertakluk pada undang-undang ini. Dan prescribed premise. Construction site bukan prescribed premise unless dia ada EIA. Itu pun bukan prescribed premise, dia panggil prescribed activity. Activity yang prescribed activity yang ditetapkan kalau ada EIA. Tapi dalam hal ini tak kira mana, tak kira siapa, prescribe atau tak prescribe, kilang atau apa jenis perniagaan. Construction is a business company. Restoran mamak juga perniagaan. Lepas ni pergi cek lah cerobong restoran mamak. Apa lagi? Capable of melepaskan bahan pencemar udara. Any industrial plants dan juga any fuel burning equipment. Ini adalah barbender, fuel burning equipment.
yang keluar daripada exhaust ni tertakluk ke tidak. Kita buat land grading, hill cutting, kita excavate tanah, lori keluar masuk, turun naik bukit, ada habuk tak, subjected tak, release tak, tertakluk tak kepada clean air regulation. Ini kena jaga baik-baik. Okay, so I hope you faham, sedikit sebanyak ada idea. Jangan panik, belajar. Kalau you dah otai sekalipun, don't worry, sentiasa refresh. Ini kalau untuk otai video ni, refresh lah. You adakan banyak kerja, civil engineers, construction managers, you got a lot of work to do, HAC auditors dan sebagainya, banyak benda, dan ini as your refresher. Tapi untuk freshie newbies, those in universities, I hope you are able to anticipate what is expected of your work masa you keluar kerja besok. So ini reality. Baik, so insyaAllah the next video we are going to look at water pula. Itu segera ringkas sebab session ini, video ini, siri video ini sebenarnya saya nak menekankan bab best management practices dalam construction site. So untuk ada BMP ni, you kena kenal sedikit undang-undang, dan untuk detail undang-undang itu dah ada pun dalam saya punya video. So just browse this channel, video on effluent regulation, sewage regulation, semua dah ada, clean air regulation, semua dah ada, SCADARIS regulation, semua dah upload. Baik, so that's about it untuk video ini. Thank you for your attention. Thank you YouTube. Thank you subscribers, viewers and supporters of this channel. Saya doakan semua, semoga dilimpah punya kesenangan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan serta kejayaan kehidupan di dunia dan di akhirat. I wish everybody Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.